Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Abang Rahman selaku pengacara majlis pada malam ini, kepada semua ketua-ketua komuniti, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama. Cumanya itulah saya mohon maaf kerana agak sedikit terlewat, disebabkan oleh kerana ada dua sebab tadi. Pertama, pergi cari kasut anak. Mereka duk main atas bot tadi. Kami naik bot tadi, main sepak-sepak kasut, terus masuk dalam laut. Jadi dah letak berkasut. Itu pertama. Yang keduanya sebab dia ikut kereta depan. Kami ada 3 kereta tadi. Jadi ikut kereta depan, rupanya tersalah kereta. Belum ikut tarikat lagi dah sesat. Jadi itulah yang berlaku. Jadi sebab tu kami lewat sikit. Saya tak ingat bila kali terakhir saya sampai ke bumi Qatar ni. Dulu pernah sekali berprogram di sini bersama dengan komuniti. 5 tahun lepas. 2017 2016, 2017 gitulah. Masa tu Abu Ubaidah yang hilang kasut tu kecil. Dia pun sekarang ni dah 2 dah. Jadi lama jugalah tak bersama dalam program bersama dengan komuniti Qatar. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebagai mukadimah sebelum kita nak mula, saya bila tengok tajuk ni, saya kata ini tajuk tesis PhD ni. Tapi satu tajuk yang bagi saya penting untuk kita semua faham, iaitu bila kita sebutkan tentang tarikat, ia adalah satu fenomena yang sedang subur di Malaysia pada hari ini. Orang ni duk dakwa dia tarikat, yang ni pun dakwa dia ikut tarikat, yang ni pun dakwa dia ikut tarikat. Kita pun tak tahu sampai bila kita nak biarkan benda ni berlarutan. Kerana kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kita mengikut seorang insan saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada sekalian manusia, kalau kamu cinta kepada Allah maka ikut aku, yakni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya kita ni tarikat apa, kita kata kita tarikat Muhammadiyah. Tarikat kita adalah tarikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar kita, yang itulah yang kita ikut. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika mana Irbad bin Sariyah menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, thumma aqbala alaina fawa'adana maw'idatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Atau kama qala, Nabi SAW menyebutkan, Irbad bin Sariyah menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimamkan kami. Summa aqbala alaina, lepas Nabi salat, Nabi pusing menghadap kami. Fa wa'adhana, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Nabi memberikan sedikit tazkirah kepada kami supaya kami ini dapat beringat. Mau'izatan, dengan satu tazkirah, dengan satu peringatan.
zarafat minhal uyun, yang mana mata bila dengar, mata boleh bercucuran air mata, menangis dengan nasihat Nabi itu. Mau'izatan, dalam sebahagian riwayat disebut mau'izatan balighah, satu nasihat yang deep, satu nasihat yang sangat memberi kesan. Wa wajilat minhal qulub, siapa yang dengar jiwa menjadi bergetar kerana takutnya nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW itu. Tapi Irbad bin Sariyah sebagai seorang sahabat yang dengar ni, dia tak rincikan apakah nasihat tu. Mungkin nasihat tu hanya sekadar nasihat umum. Nabi peringatkan, telah diceritakan di dalam hadis-hadis sebelum ini. Maka tak ada ruang ataupun tak ada keperluan untuk cerita balik. Sehingga seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'." Ya Rasulullah, tazkirah yang kau bagi ni seolah-olah macam tazkirah orang yang nak meninggalkan kami. Tazkirah orang yang nak meninggal dunia dah ataupun nak pergi jauh dah. Fa'ausina ya Rasulullah, berikan kami wasiat supaya kami boleh pegang wasiat ni. Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah. Aku berikan kamu wasiat supaya kamu bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah. Takwa kepada Allah, dan kamu kena dengar dan kena patuh walau abdan habasyiyah, walaupun yang menjadi pemimpin kamu ialah hamba Habsyi. Maksudnya Nabi SAW pesan kepada para sahabat, pertama, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ni apa maksud? Takwa ni kata Sufyan As-Sauri, kalau kita jalan dekat satu laluan tak pakai kasut, jalan tu penuh dengan duri. Jadi kita jalan tu, kita terpaksa jalan ikut laluan tu, terpaksa melalui kawasan tu, tapi penuh dengan duri. Macam mana kita jalan? Kita akan berhati-hati supaya kita punya kaki tak terkena duri. Itulah takwa. Itulah ibarat takwa. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya menceritakan, menukilkan satu kata-kata daripada Ali bin Abi Talib. Apa itu takwa? Kata Ali, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Quran dan sunnah. Tanzil ni wahyu lah. Mengamalkan isi kandungan wahyu. Waridha bil qalil, redha dengan sedikit yang Tuhan bagi. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri supaya kita ni bersedia apabila kita nak pergi menghadap Allah Azza wa Jal. Itu takwa. Nabi pesan yang ni dulu. Kemudian Nabi kata, dengar dan taat pada pemimpin. Jangan lawan dengan senjata. Tak puas hati, nasihat. Nasihat dengan nasihat yang baik. Kan? Nasihat dengan nasihat yang baik. Dengan perkataan yang mungkin tegas, tapi perkataan yang elok. Sebab golongan agamawan ni kadang-kadang di akhir zaman ni kadang-kadang diuji dengan perkataan yang kotor. Ada yang mencarut, ada yang maki hamun, ada yang tunjuk isyarat lucah dalam masjid. Agamawan di akhir zaman ni, kadang-kadang kita pun tak rasa tak selamat. Bukan kata anak tengok YouTube dengan Netflix je tak selamat. Anak-anak tengok kuliah agama pun kadang-kadang kita rasa tak selamat lah. Sebab kalau tengok Netflix, ada isyarat lucah, orang akan kata ni salah. Mungkin kalau ni, kita boleh kata boleh sensor lah. Semua orang kata benda ni salah. Kalau maki hamun, dia akan kata, ni maki hamun. Tapi kalau agamawan buat, dia ada penyokong yang akan kata, tak apalah, dia tu hanya contoh je. Tuan-tuan pernah tengok tuan-tuan dan puan pernah tengok seorang agamawan angkat isyarat lucah dalam masjid? Pernah dia minta maaf? Tak pernah kan? Bahkan penyokong dia justify perbuatan tu. Kan? Ada agamawan yang maki hamun orang dalam masjid. Mencarut pun ada, maki hamun pun ada. Tapi pengikut dia justify benda tu. Bahaya. Jadi agamawan ni bahaya. Ada orang tolong cuci. Kita buat kotor, ada orang tolong cuci.
Tapi Nabi SAW pesan, taat dan patuh. Dengar dan taat kepada pemimpin. Ada benda tak puas hati, tegur. Sampai masa pangkah yang lain. Angkat senjata tak boleh, Nabi kata. Kerana dia akan menimbulkan kekacauan. Sebab sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf? Boleh tak kalau pemimpin yang zalim ni kami angkat senjata, kami buang dia dengan senjata kami? Nabi kata la. Nabi kata jangan. Madama aqafikumus salah. Selagi mana mereka mendirikan salat. Kerana Nabi SAW tahu dah, perjuangan nak buang pemimpin ni, dia bukan satu benda yang mudah. Dia akan menimbulkan benda yang besar lagi. Okey. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak cerita yang lepas ni. Nabi kata apa? Fa innahu may ya'ish minkum. Siapa yang hidup lama selepas aku tak ada nanti, fa sayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi kata nanti bila aku dah tak ada, bila aku dah wafat, kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Sebab zaman Nabi SAW ada perselisihan. Tapi bila Nabi tegur, bila Nabi kata salah, maka perselisihan tu akan tamat. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, perselisihan yang berlaku di antara Umar dan juga Ammar. Dua-dua orang ni pergi musafir. Dua-dua berjunub. Duk tidur dekat dalam musafiran tu, dua-dua berjunub. Tapi bukanlah dua-dua tu dah lah, tapi masing-masing bawa pasangan masing-masing lah. Saya kena terangkan sebab zaman-zaman ni orang baca macam-macam, kan? Maka bila dua-dua berjunub, air tak ada. Air tak ada, air nak mandi tak ada. Datang waktu solat, ayat tayamum dah turun untuk wuduk. Ayat untuk tayamum dah keluar, dah turun. Tapi untuk ganti wuduk, mereka ni bukan hadas kecil, mereka ada hadas besar. Tak ada lagi daripada Nabi SAW yang mengatakan tayamum tu boleh menggantikan mandi wajib bila tak ada air. Jadi Ammar kata, kalau wudu gantinya tayamum yang mana sapu muka dan sapu tangan, ganti tayamum, ganti wudu. Jadi kalau junub, mestilah kita kena guling-guling atas pasir. Jadi Ammar pun berguling, dia kata fatamarragtu tamarruqad kama tamarragatid dabah. Aku pun berguling-guling kat pasir, nak bagi semua badan aku terkena debu. Umar kata tak boleh macam tu. Sebab tak ada lagi dalil yang mengatakan boleh tayamum menggantikan mandi wajib bila tak ada air. Jadi seorang dia buat macam ni, seorang dia buat macam ni. Umar dengan Ammar berbeza pandangan. Bila disebut perkara itu depan Nabi SAW, Nabi pun bagi tahu yang sebenar, hanya tayamum macam biasa saja. Sama macam mana kamu ganti wuduk, macam itulah kamu buat bila mana kamu nak mandi wajib, tak ada air. Boleh tayamum macam mana nak ganti wuduk tadi tu. Maka Nabi SAW menyelesaikan masalah ni. Tapi bila Nabi dah tak ada, berlaku perbezaan pandangan. Dan pandangan dalam Islam ni, perbezaan pandangan dalam Islam ni, ada perbezaan pandangan yang diraikan, ada perbezaan pandangan yang tidak diraikan. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, bukan semua khilaf itu diraikan. Kalau semua khilaf itu diraikan, maka tidak adalah kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar. Khilaf yang diraikan ialah khilaf yang mempunyai kaedah dan disiplin. Khilaf yang tak ikut kaedah, tak ikut disiplin, yang ni tak boleh diraikan, mesti dibantah. Kalau tiba-tiba satu orang datang depan kita kata, Ustaz, saya ni ada sedikit beza pendapat dengan Ustaz. Apa dia? Ustaz tadi kata zina tu haram, bagi saya zina sunat muakkad. Saya kata, awak dapat pada mana ni? Saya ada seorang tok guru saya kata benda yang sama. Tak boleh benda ni, saya kata. Syarak mengatakan haram. Relax Ustaz, kita khilaf. Raikan, berlapang dada. Boleh? Ha? Ini khilaf yang tidak mengikut disiplin. Maka Nabi SAW beritahu kat kita, dia akan tengok perselisihan yang banyak.
bila berlaku perselisihan ni, Nabi kata apa? Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena ikut sunnah aku. Kamu kena ikut sunnah khulafa' ar-rasyidin yang diberikan hidayah selepas daripada aku. Tengok macam mana cara khulafa' ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, bagaimana tata cara mereka beragama. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham, jangan bagi lepas. Fa iyyakum muhdatsatil umur, Nabi kata, hati-hati kamu dengan benda baru dalam agama. Benda baru dalam dunia tak ada masalah. Sekarang dah ada electric car, tak perlu cari dalil. Boleh ke naik electric car ni? Kita kena cari dalil dalam sunnah ni. Tak perlu. Kerana itu urusan dunia yang tidak ada untung nasib pahala yang khusus padanya. Betul ke Ustaz tak naik kereta tak ada pahala? Pahala umum ada. Ambil kereta bawa pergi masjid, ada pahala. Tapi umum. Tapi kalau saya kata, siapa pergi masjid naik kereta elektrik lebih banyak pahala daripada naik kereta petrol, then saya kena bawa mari dalil. Kalau tak, saya punya kata-kata yang tadi memberikan pahala yang khusus tadi tu adalah bid'ah dalam agama. Ada orang dia tak faham bab bid'ah ni, dia buat lawak ke? Dia kata mana ada dalam dunia ni benda yang tak ada kaitan dengan agama. Bezakan yang mana ibadat yang spesifik, yang satu lagi ibadat yang umum. Ibadat umum tak ada masalah, dia boleh jadi wasilah. Tapi ibadat yang spesifik memerlukan kepada dalil agama. Dia memerlukan kepada dalil agama. Nabi kata, hati-hati kamu benda baru dalam agama ni. Kerana benda baru dalam agama ni, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana semua benda baru dalam agama ni bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua benda yang bid'ah itu adalah sesat. Kenapa sesat? Kerana dia tak bersumberkan daripada wahyu. Dia tak sumber daripada wahyu, maka dia tak dapat petunjuk lah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita nak tengok, ada benda-benda dalam agama, dalam dunia ni yang akal kita fikir baik, tapi agama kita tak baik. Ada benda yang akal kita kata bagus. Katalah saya tiba-tiba saya bersin. Lepas tu saya kata, Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Okey tak? Segala puji bagi Allah dan salam ke atas Rasulullah. Okey tak? Salah tak bagi salam kat Nabi SAW? Ha? Bila saya bersin je saya baca tu. Bila bersin je baca tu. Ha? Tiba-tiba ada orang tegur saya. Ustaz, Nabi ajar bila bersin baca Alhamdulillah. Salam ni tak ada. Bagi salam kat Nabi kan bagus. Kan Nabi kata, selawat dan salam yang kita bagi kat Nabi ni ada malaikat tolong hantar. Akan ada malaikat yang Allah Ta'ala akan utuskan supaya sampaikan selawat dan salam kita ni kepada Nabi SAW. Salah ke saya nak bagi salam kat Nabi? Bukan masalah salah tu. Salam kepada Nabi, selawat kepada Nabi bila-bila masa pun boleh, betul? Tapi menetapkan satu tempat secara spesifik dan menganggap ia ada fadilah yang khusus memerlukan kepada dalil yang khusus. Katalah, saya bagi contoh lain. Katalah yang tegur tadi tu, yang kata bila orang bersin bagi salam kat Nabi, sebut Alhamdulillah betul bagi salam kat Nabi tu, yang tegur tu Ibnu Umar. Ibnu Umar tengok orang bersin depan dia, sebut hamdalah, sebut Alhamdulillah, lepas tu sebut salam kat atas Rasulullah. Dia kata, laisa hakadha 'allamana Rasulullah. Bukan macam tu yang Nabi ajar kami. Yang Nabi ajar kami baca Alhamdulillah ya. Ibnu Umar yang tegur tu. Sebab dia nak bagi tahu pada orang yang buat tu, selawat ni, salam ni boleh, tapi menetapkan tempat tu, diamalkan secara berterusan, ada anggapan mempunyai fadilat. Ini problemnya. Kerana kita dah menambah satu syariat baru. Saya bagi contoh lain. Ibu-ibu sekarang ni tengah viral. Apa? Siang ikan. Boleh ke siang ikan tu nak? Ni ada yang tak aware. Apa benda siang ikan pula ni? Tengah viral dekat Malaysia sekarang ni. Wanita hari ini, host dia tengah siang ikan. Kan? Tak apalah, biarlah dia orang gaduh. Cuma ibu-ibu kat sini siang ikan, saya katakan.
Tiba-tiba dia kata, saya tak ada buat apa-apa ustaz, sambil siang-siang ikan tu saya selawat. Perkataan tu betul tak? Betul? Betul tak? Tapi kalau dia sebut, kita bila nak siang ikan, kita kena selawat. Betul tak perkataan? Di situlah problemnya. Yang awal tadi okey. Yang nombor dua tu problem. Kerana waktu siang ikan, boleh selawat, boleh tasbih, boleh takbir, boleh tahmid, macam-macam zikir boleh buat. Pasal apa you pergi tetapkan selawat? Sedangkan dalil tak sebut. Ini benda yang kadang-kadang orang awam kita dikelirukan oleh sebahagian orang-orang agama. Yang mana orang agama pun kadang-kadang dia ashabul kahfi, masa belajar tidur tak habis. Tidur je kerjanya kan, tak bangun-bangun. Bila balik Malaysia dia tak faham benda ni. Maka dia pun jadi mengelirukan orang. Okey. Jadi Nabi SAW memberikan pesanan akan berlaku perselisihan yang banyak. Di Malaysia sekarang ni bila kita sebut tentang tarikat, saya sebut tadi, tarikat kita tarikat Muhammadiyah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, buka kitab Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi, sudah memadai zikir-zikir yang terlalu banyak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis-hadis dalam tu begitu banyak yang boleh digunakan untuk penyucian jiwa. Tak perlu lagi pun sebenarnya kita nak pergi cari tarikat-tarikat yang pelik-pelik ni. Kerana kadang-kadang tarikat-tarikat yang ada ni, dakwaan-dakwaan dia orang sangat-sangat pelik. Saya akan bawa beberapanya. Tarikat ni adalah tarikat yang glamour sekarang kat Malaysia. Mula-mula Selangor. Kemudian Perak. Kemudian wilayah. Negeri Sembilan saya tak pasti kan. Ada juga kot. Kemudian yang terbaru adalah wilayah. Sorry to say, kita bukan tak menghormati fatwa, tapi kita boleh untuk bagi tahu supaya diperbaharui fatwa. Bila kita baca fatwa yang dikeluarkan, tarikat yang terkenal ni, tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, pimpinan Syekh Nazim Haqqani, boleh diamalkan dengan syarat tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni fatwa ke apa? Tuan-tuan tanya saya, Ustaz, saya nak buat benda ni boleh ke tak boleh? Boleh selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Itu bukan fatwa. Fatwa ni dia mesti ada kajian. Mestilah kaji dulu. Dah kalau itu jadi fatwa, Syiah boleh diamalkan selagi mana tak bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan macam tu Wahabi pun bolehlah diamalkan selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Selagi mana tak bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ni Wahabi dia kerah pula daripada Wahabi. Sampai sekarang definisi Wahabi pun tak ada. Sorry tu saya lah kalau siapa yang inti Wahabi kat sini. Saya memang orang nombor 2 dalam senarai. Walaupun saya kata bukan. Tapi sekarang ni saya dah jatuh nombor 17. Hadiah Kemal lagi tinggi pada saya. Saya pun heran apa yang dia buat. Tapi saya nak beritahu, fatwa yang lemah seperti ini sepatutnya tak keluar daripada satu jabatan yang mempunyai kredibiliti. Malu. Kerana jabatan Mufti Wilayah Persekutuan adalah satu jabatan yang dulu waktu Dr. Zul Kifli Al-Bakri pegang, telah menjadi satu rujukan bukan hanya untuk wilayah tapi untuk semua. Sangat dekat dengan masyarakat. Tapi sekarang ni jadi pelik. Boleh diamalkan dengan syarat tidak bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ataupun dengan Quran dan Sunnah. Kita jadi pelik. Ini bukan fatwa. Orang pula kena decide. Orang awam pula. Lah kali orang awam kena tanya, yang ni bercanggah ke tidak? Yang ni bercanggah ke tidak? Yang ni bercanggah ke tidak? Dah kalau dia tak bercanggah, tak ada isu lah. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan. Ini berdasarkan kepada sumber-sumber yang autentik. Daripada video, daripada transkrip kuliah-kuliah dia. Yang pertama dia kata, Allah hanya tengok kita sekali sehari je. Dia kata apa? Since the time of Adam, peace be upon him. Ini disebut oleh Nazim. And up until the last day, Allah Almighty has given 4 great saints. Ada 4 wali. The task of governing and looking after the whole world. Dia sebutlah macam-macam jenis kutub. Kutub bukan buang kutub. Kutub ni gelaran untuk wali-wali ya, bagi dia orang.
Tengok dia kata yang last kali tu, dia kata kutub mutasarrif. Tak apa, saya baca daripada awal. Dia kata, when one goes, another comes to take his place. Maksudnya berganti-gantilah. Their decisions control kings and history. Kutub Bilad is in control of all countries. Kutub Bilad ni jaga semua negara. Ni manusia. Tapi wali. Ada seorang jaga semua negara. Dia kata Kutub Irsyad sends everyone to their destinies. The pole of the pole is Kutub Aqtab. He is responsible for the other kutub. Dia jadi mandor, supervisor. Tengok kutub-kutub buat kerja ke tak. Kalau bangun lewat, dia kejutkan. And his spiritual body is in the Kaabah. Nampak? Kutub Mutasarrif is the treasurer. He has the power to make everything in accordance with Allah will. Okey, tuan-tuan tengok Allah Almighty leaves the son of Adam almost completely in their care. Only once a day does our Lord look to us to protect us from Satan. Allah cuma tengok kita sehari je. Sekali je sehari. Yang lain semua kutub-kutub ni buat kerja. Dan kutub-kutub ni manusia. Bukan malaikat. Boleh terima? Tak boleh kan? Okey. Kutub Mutasarrif dia jaga semua kutub-kutub ni kan. Okey. Dia ada power lah. Dia buat semua benda yang Allah Ta'ala inginkan. Okey, kemudian disebut orang-orang ni, kutub-kutub ni semua, the whole world is in their hand. Seluruh dunia berada di bawah tangan mereka. Sama ada this world, alam yang nyata ni, ataupun heavenly world. Maksudnya alam, mungkin alam malakut lah, alam ghaib lah. Okey. Disebut, ni ada video dia. Tuan-tuan tengok kat video, tuan boleh tengok nanti. Boleh tengok video ni. Nazim ni muka ni. Inilah Nazim Haqqani ni. Dia kata apa? Kutub Mutasarrif, dia kata who is looking after everything related to creation on earth. Semua makhluk-makhluk ni semua dia jaga. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ini sifat siapa ni? Yang dia bagi pada wali ni sifat siapa? Dan macam sifat Tuhan ni. Sebab tu kita tanya pada panel yang duk bela tarikat ni. Dia kata biasalah. TNB jaga elektrik. Syarikat bekalan air jaga air. Ni bukan jaga air, ni jaga dunia. Tuhan tak tengok dah, Tuhan tengok sekali je. Yang lain semua kutub ni urus. Seolah-olah macam kutub-kutub ni kata, Tuhan jangan susah hati. You tak payah tengok pun tak apa. Bagi kami. Ada sebahagian daripada panel dia, bila kita tanya, dia kata, you kena faham. Yang dimaksudkan tu Tuhan hanya tengok sekali tu, kan Tuhan ni maha melihat. Jadi tengok sekali je lah. Come on, kita faham English, bukan bodoh kan? Walaupun kadang-kadang perkataan kita tu taklah begitu fasih. Tapi kita faham bila sebut once. Dia bukan always. Once tu maksudnya sekali je. Kata orang Arab, tarfata'in, sekali apa? Sekali tengok ya. Nazrah. Sekali tengok. Punyalah dia nak bela tarikat ni. Ni satu. Disebut, dia kata yang merah tu, one protector is more than enough for the whole world. Seorang kutub sudah cukup untuk jaga alam ni keseluruhannya. And we are saying salute to him. Assalamu alayka ya kutubul mustasarrif, who controls everything on earth and under earth. Ajaib. On continents and also oceans, just under control of that grand wali, Kutub Mutasarrif. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia jaga dunia, dia jaga laut. Semua dia jaga. Dia maintain. Tuan-tuan, kalau ikut Kutub Mutasarrif ni, saya sebut manusia, betul memang manusia. Siapa yang dia kata Kutub Mutasarrif? Ni.
Ni anak murid dia. Nama dia GF Haddad, anak murid Nazim. Anak murid Nazim ditanya. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tanya soalan. May we know who the 5 kutubs, and please pray for me to be a good Muslim. Thank you very much. Dia tanya, siapa 5 orang tu? Maksudnya benda ni memang ada dalam ajaran-ajaran mereka, 5 kutub ni ada. So dia nak tanyalah siapa 5 orang ni, kena kenal juga. Tak pernah kenal pun. Tapi diberitahu hebat, jaga alam, jaga negara. Kan? Jawapan dia, Assalamualaikum, dia kata, I only know one. And that is Kutub Mutasarrif Maulana Syekh Hisham Kabani, as identified verbatim more than once by Sultan Aulia Syekh Nazim Haqqani. Siapa Hisham Kabani ni? Anak murid Nazim yang lain. Ni. Ni muka dia. Sekarang hidup kat US. Kalau betul dunia bawah dia, suruh dia hentikan perang dekat Gaza. Pasal apa dia tak hentikan perang dekat Gaza? Dekat US sekarang ni? Hidup ke? Ke dia pro US kan? Takut-takut dia pro US juga lah kan? Nampak ni? Ini pengikut dia orang juga. Dia kata, according to Syekh Nazim, the Kutub Mutasarrif manage the energy that is available in this world for mankind, such as electrical energy, solar, wind and motion. Pergerakan pun dia jaga juga. Tuan-tuan tadi bergerak macam mana? Ada minta ke dia? Tuan-tuan. Akidah yang seperti ini sudah mula masuk menyerap dalam masyarakat kita. Tapi kita tak tahu kan, sebab kita mungkin tak follow. Tapi ada orang percaya. Dan ni saya bawa daripada kitab Al-Furuq. Al-Furuq ni karya Al-Qarafi, seorang ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki. Dia sebut, dia kata, menjadi besar kebodohan orang yang berdoa dan juga keberanian orang yang berdoa, lalu dia meminta Allah Azza wa Jalla untuk menyerahkan kepada dia perkara-perkara urusan dunia, sedangkan Allah Ta'ala itulah yang mempunyai kudrah dan iradah, sama ada mewujudkan ataupun mematikan ataupun membinasakan. Itu hak Allah. Dia pergi minta, ya Allah, tolonglah serahkan urusan dunia ni pada aku, biar aku buat semua, tak apa. Dan disebut, dia kata, wahuwa kufur. Akidah seperti ini adalah akidah yang kufur. Dan perkara ini dia kata, waqad waqa'a dhalika li jama'ah min juhali sufiyah. Dan akidah ni ada pada akidah orang-orang jahil sufi. Memang ada pun. Ini sebenarnya ulama kurun ke-8 Hijrah, kita kurun ke-15. Lama dulu ni dia tulis ni. Dan akidah itu masih dipercayai. Okey. Yang kedua, sebelum ni kita diajar apa? Bila nak minta pada Allah. Nak doa pada Allah. Dalam Fatihah pun disebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah tempat kami minta tolong. Betul? Tapi Nazim Haqqani kata tak boleh minta terus pada Allah, kena melalui wali. Dia guna ayat Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat Quran tu orang awam dengar, betul lah wabtaghu ilaihil wasilah, maka kena cari wasilah, kena cari perantara. Sedangkan kalau kita buka kitab tafsir, wasilah tu bermaksud ibadah. Kita nak sampai pada Allah kena melalui ibadat lah. Kita tafsir sebut, tafsir Baghawi sebut, tafsir Tabari sebut, tafsir Ibn Kathir sebut, wasilah tu dengan makna qurbah, dengan makna ibadah kepada Allah. Tapi dia ubah makna, nak minta kena cari wasilah, wali, kena mohon melalui wali. Dia sebut dalam video ni, transkrip dia kata apa? Dia kata, you cannot ask directly from the Lord of heaven something. Heavenly grant, tak boleh. Tak boleh minta terus. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, wabtaghu ilaihil wasilah. Dia guna ayat Quran. And therefore, dia kata, we are asking, you ever reach a heavenly grant by yourself? No, cannot be, dia kata. It is not heavenly protocol.
Nak minta kena ikut protokol dulu. Minta melalui wali. Ramai wali? Saya nak minta melalui ni. Bukan sekali disebut, banyak kali dalam video yang kedua. Sebab kami dah berhadapan dengan penyokong tarikat ni. Bila kami tanya-tanya, dia kata, oh ini mungkin syatahat. Syatahat ni maksudnya latahan, melatah. Mungkin dia tengah asyik dengan Tuhan dia sampai terkeluar daripada mulut dia benda-benda yang tak sepatutnya. Dia kalau latah ni sekali je benda tu. Tapi kalau berulang-ulang, ni video kedua dia ulang. Dia kata nak minta pada wali, jangan minta pada Tuhan terus. Jangan direct. Nampak orang tanya dia? Dia kata when we use means in our doa, we make it with awliya and saints. Kalau kita nak doa, kita jadikan perantara. Wali-wali sebagai perantara, kan? Do we address the saints? Is our respondent the saint? For example, Allah Almighty is the one who protects us. Kata Syekh Nazim, dia kata, of course, until we reach Allah, we address awliya. Nak sampai kepada Allah, kena sebut wali dulu. Kena minta pada wali dulu. Then for example, we say, protect me from syaitan. When you come to me, you ask, Syekh Effendi, make doa for me. Do you address me or Allah? Kata orang yang bertanya tu, you. You ask me, you ask help from me. You say, make doa for me, because Allah does not refuse your prayer. This is tawassul in doa. Maksud dia suruh orang minta melalui dia. Dia akan tolong mohon. So we can ask from awliya anything we want to ask from Janabil Haq up until we reach there? Kata Syekh, of course. Can you drink water from Niagara? Kata orang yang bertanya, tak boleh. Kena, lepas tu Nazim kata, sebab tu kita kena ada pipe. Wali tu pipe. Itulah gambarannya. Kita nak minum air Niagara, tak boleh direct. Mesti melalui pipe. Tuan-tuan, kalau kita benarkan benda ni, hancur agama. Pegangan agama jadi hancur. Orang tak bergantung pada Tuhan lah. Orang bergantung pada wali. Orang bergantung pada dia. Mungkin mereka ni tak perasan benda ni akan berlaku. Ya, baik. Ini disebut dalam buku dia. Tadi dalam video, dalam buku pun dia ulang sekali. Dia kata, you cannot directly address him. There is a protocol. Kami tanya, benda ni betul ke tak? Oh, dia kata beradab. Beradab kena minta melalui wali. Kami tanya, habis tu kalau minta ke Tuhan, Tuhan tak beradab? Tak ada jawapan yang meyakinkan kami daripada orang yang membela tarikat ni. Ya, baik. Kemudian dia akan membawa kepada orang ni taat membuta tuli kepada Tok Guru. Tok Guru buat apa pun, dia lebih tahu. Kita tak tahu. Sebab tu Tok Guru tarikat ni, kebanyakan daripada mereka tak bagi orang dengar, tak bagi anak murid dia dengar pada orang lain. Tak bagi anak murid dengar pada orang lain, daripada dia je. Sebab kalau dengar pada orang lain, takut terbuka benda-benda yang tak sepatutnya. Kan ada sebahagian tarikat, bukan yang inilah. Ada sebahagian tarikat dia kata, kalau kamu nampak Tok Guru buat maksiat, sebenarnya bukan dia orang buat maksiat. Kamu tu yang terhijab daripada nampak tu. Nampak Tok Guru minum arak. Sebab dosa kamu tu nampak arak, dia minum susu tu. Ada sebahagian tarikat macam tu. Rosak agama. Tak ada amal ma'ruf nahi munkar dah. Nampak benda munkar Tok Guru buat, dia tak dia tahu kita tak tahu. Sehingga dalam buku dia, dia sebut, dia kata, kalau Tok Syekh ada seorang wali besar dalam tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami, siap pakai pakaian gereja lagi, pakai pakaian badri lagi. Mana boleh kan? Tapi dia kata dia dapat arahan daripada Tuhan. Jadi kita jangan bantah dia. Lah kali apa nak jadi? Lepas ni anak muda kita duk pakai baju Santa Claus, kita tegur, saya dapat arahan daripada Tuhan, you tahu apa? Ni satu lagi, menambah dalam agama benda-benda yang tak logik. Tuan-tuan percaya tak Husain mati kat Karbala? Sayyidina Husain mati dah kan? Dekat Karbala. Betul tak?
Nazim dalam video dia kata, sebenarnya Hussein tak mati. Hussein tak mati kat Karbala. Orang lain yang ganti tempat dia. Dah macam cerita Nabi Isa lah ni. Dia sebut, dia kata, jin jaga. Syubbihalahum, dia kata. Dia kata tak mungkin cucu Nabi kena bunuh sampai menyentuh sekali. Bila kita tanya kepada pengikut dia, dia kata, oh ini syatahat, ni latahan kot, Syekh tercelepas cakap kot. Bukan satu video je, banyak. Banyak lagi yang ia disebut. Ya? Sejak 2008. Tadi video kan? Ada lagi dalam kitab dia, dalam sahabat, dalam transkrip kuliah-kuliah dia daripada tahun 2008 disebut. Dia kata, and I am saying also for Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu alaihi salam, that they are saying they were cutting his head. Maksudnya dia orang pancung kepala dia. Do you think that he was alone there in Karbala? Dia kata tak, sebenarnya ada 70 king of jin, 70 raja-raja jin with their countless armies surrounding that place. Maksudnya Hussein dikawal oleh 70 orang jin yang membawa countless army. Ni benda ni bila orang kita dengar, woi masya-Allah, ini ilmu baru. Hussein tak mati sebenarnya. Kita mungkin dengar, bila kita dengar, kita rasa macam ridiculous kan? Tapi ada orang dia percaya, dia ambil serius benda ni. Okay? Lepas tu dia kata, and just the soldier of Yazid was just catching one, but they are not knowing. Walakin syubbihalahum. Syubbihalahum ni ayat Quran. Allah Ta'ala ganti Nabi Isa dengan yang lain. Dia guna ayat ni untuk tukar kepada Hussein pula. Bukanlah tukar, maksudnya dia percaya juga ayat tu untuk Nabi Isa, tapi digunakan juga untuk Hussein. He was not Sayyidina Hussein. 2008. Cucu kepada Nazim pun sebut. Dia kata Sayyidina Hussein tak layak untuk dibunuh. Martabat dia tinggi, mesti Tuhan akan pelihara dia. Tak? Cuma saya tak pasti ini cucu rasa ini cucu Syekh Nazim juga, sebab apa ni disebut cucu kepada Nazim. Okey? Baik. Kemudian tuan-tuan, boleh tak kita kalau sembelih haiwan, kita sembelih untuk manusia? Saya ni banyak dengar kuliah ustaz. Jadi hari ni saya sembelih khas untuk ustaz. Saya sembelih dengan nama ustaz. Boleh? Tak boleh kan? Mana boleh? Sembelih mesti dengan nama Allah kan? Tambah kalau orang tu dah mati. Tak boleh. Kita mesti sembelih dengan nama Allah. Tapi ada satu video dia kata, when your wife delivers your baby, you must slaughter 2 sheep. Akikah lah ni. One for Shah Naqsyaband and the other for all awliya that are looking to make the baby perfect. Sembelih atas nama wali. Seekor untuk Shah Naqsyaband yang mengajar tarikat Naqsyabandi ni lah. Satu lagi untuk semua wali-wali. So nanti anak engkau nanti boleh jadi sempurna. Sebab tu bila mereka cuba untuk cari jalan nak benarkan tarikat ni, kami di Perlis ni tak boleh diam. Inilah yang dia ajak. Lepas tu dia orang kata kat kami, dah panas lah tu. Dah panas lah tu. Tuan-tuan, agama diceroboh sampai macam ni, tuan-tuan boleh terima ke? Kita dulu masa kecil dia ajar, mesti sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih. Tiba-tiba sebut apa ni, suruh sembelih atas nama wali-wali ni. Nampak macam baik, sebut nama wali. Tapi tuan-tuan jangan lupa, syirik yang berlaku di atas muka dunia ni, pertama kali, atas nama orang saleh sebenarnya. Kan? Kan zaman Nabi Nuh kan? La tazarunna alihatakum. Yang dibuat patung-patung tu sebenarnya patung-patung orang saleh. Bukanlah orang saleh itu yang suruh. Tapi orang saleh tu dah mati. Kaum dia buat patung untuk memperingati. Lama-lama disembah. Syirik berlaku bukan sebab orang jahat. Syirik berlaku sebab asalnya orang nakkan kebaikan. Tapi melampau dalam mencintai orang saleh. Kita disuruh sayang orang saleh. Nampak orang saleh kita suruh sayang. Disuruh untuk sayang. Betul? Tapi jangan melampau.
Dengan Nabi pun kita tak dibenarkan untuk melampau. Orang Kristian melampau dengan Nabi Isa sampai angkat jadi anak Tuhan. Kufur. Tak ada orang Kristian yang benci pada Nabi Isa. Semua sayang. Bahkan mungkin dia orang sebut Jesus lagi banyak daripada sebut God. Tapi melampau. Ini yang berlaku, kita tak mau. Ya? Baik. Ni tak penting sangat, tak apa. Ni. Tuan-tuan, orang Syiah percaya di akhir zaman nanti Imam Mahdi akan datang dan dia akan kembalikan Abu Bakar dan Umar untuk dihukum. Ya, Imam Mahdi, orang Syiah, dia ada aqidatul raja'ah dipanggil. Akidah mengembalikan orang-orang yang dah mati ni. So bila Imam Mahdi turun, Imam Mahdi akan memerintah dunia ni mengikut Syiah. Imam Mahdi akan panggil balik Abu Bakar dan Umar untuk dihakimi, untuk dihukum. Kerana dia orang telah mengambil kuasa daripada Ali bin Abi Talib. Ni Syiah percaya. Kita tak ada kepercayaan tu. Kerana bagi kita dah mati-matilah. Dia akan dihakimi di padang mahsyar nantilah. Tapi geng-geng ni, dia ada kepercayaan tu. Tapi beza sikit lah. Akidah tu lebih kurang sama. Ali bin Abi Talib dah meninggal dunia, betul? Ali dah lama dah wafat kan? Tapi dia kata Ali akan kembali ke dunia. Dia kata apa? Ni video dia. Shah Mardan, dia panggil Ali itu Shah Mardan. Shah Mardan will come. He will come with his banner, and from Khurasan alone 70,000 riders will come with him. Pakai serban hijau, pakai serban hitam, naik kuda. And in front of them come angels. That time 1,000 angels came. 5,000 are still waiting to come down. Maksud dia kata Ali akan kembali. Dia buat apa? When the order will be given, they will come down on earth and kill the oppressors. Gagut kan? Okey. Kita percaya Nabi SAW dah wafat. Kita percaya ada orang direzekikan oleh Allah untuk bermimpikan Nabi SAW. Isu yaqadzah, berjumpa Nabi SAW secara jaga. Yang ni memang ada perbahasan yang panjang. Tetapi saya boleh kata, mereka yang mendakwa bertemu dengan Nabi SAW secara jaga, bukannya mimpi, dia bukan di alam realiti. Dia hanya khayal. Alam khayali dipanggil. Satu dimensi yang lain. Sebab kalau orang tu kata dia nampak Nabi, mesti orang lain nampak. Kalau betul tu di alam realiti. Tapi dia lebih kepada alam khayali. Seperti mana Nabi SAW bertemu dengan Nabi-Nabi lain dekat Baitul Maqdis. Macam itulah keadaan dia. Dia bukan di alam realiti dunia kita ni. Dia lebih kepada alam lain. Dimensi yang berbeza. Itu okey. Tapi dia ni menarik juga. Bila dia ajar cerita pasal bertemu Nabi secara jaga, bukan mimpi. Tiba-tiba ada orang tanya dia. Kan? Ada murid dia tanya, dia kata, seorang anak murid dia, tanya dia kata ada seorang ni, he is living in Norway. And every Friday, Prophet is visiting him. Not in a dream. And his uncle is preparing food for him. And Prophet is eating the food every Friday. Boleh pula buat jamuan. Ni bukan mimpi dia, betul-betul dia. Setiap hari Jumaat, Nabi mesti datang jumpa dia. Siap makan sekali lagi. Apa Syekh kata? Tengok Nazim kata. Dia pandai tak? Dia ajar yaqazah. Lepas tu bila orang kata jumpa betul-betul, tengok jawapan dia. Dia kata, he is the deputy of Holy Prophet. And he is coming to that one. Prophet is sending him to pure clean people. Maksud dia kata, yang hang jumpa tu bukan Nabi. Tu hanya deputi je. Tu hanya timbalan.
Maksudnya yang kau jumpa tu bukan Nabi. Sebab tu kami tanya pada pro orang yang membela tarikat ni, kami tanya, boleh terima? Dia kata boleh. Macam mana satu orang muncul karakter macam Nabi, orang percaya dia Nabi, tiba-tiba dia bukan Nabi? Macam mana? Dia macam mana anak murid ni tahu tu Nabi? Mestilah orang tu mengaku kan, saya Nabi, saya Rasulullah. Dia mengaku dia Nabi, berperwatakan seperti Nabi, mungkin pakaian pun macam pakaian Nabi, sampai orang tu terpercaya ni Nabi. Sampai jumpa Syekh, baru Syekh kata, itu bukan Nabi, tu deputi je. Maka kalau orang ni tak bertemu dengan Nazim, orang tu pun ditipu lah, diperdaya lah. Bukan sekali tau. Ada lagi sekali, anak murid dia juga cakap benda yang sama. Ada ni GF Haddad, ni anak murid Nazim. Dia kata apa? Ada orang tanya soalan, need direction, dia kata. A month since I converted to Islam, I was attacked by hundreds of jinn and could hear them. Suddenly there was help and introduced himself, the Prophet Muhammad. Ada seorang datang, tolong saya, dan dia kata dia Muhammad. Dia Nabi Muhammad. I was accompanied for several months. Is this correct? And what should I do? Ada orang datang kat dia, dia kena ganggu dengan jin. Dia baru convert, dia kena ganggu dengan jin. Lepas tu orang datang kat dia, orang tolong dia. Saya Nabi Muhammad, dia kata. Dan beberapa bulan lah, orang yang mendakwa Muhammad tu mendampingi dia, betul? Betul ke benda ni? Dan apa saya perlu buat? Apa jawapan dia? Dia kata, it is a representative of the Prophet. Hanya wakil. Tu nak wakil, representative. Wakil Nabi. Kalau wakil Nabi, macam mana dia mengaku dia Nabi? Kan dia kata kat soalan tu, introduce himself, the Prophet Muhammad. Dia memperkenalkan diri dia kepada orang tu, saya Nabi Muhammad. Jumpa kat Syekh, Syekh kata, tu bukan, tu wakil je. Maka wakil Nabi menipu. Kalau ikut ni jawapan ni, wakil Nabi menipu. Akhirnya, bukan saja kita merendahkan kuasa Allah sehingga memberikan kuasa Allah pada makhluk, kita juga merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita benarkan benda ni. Wakil Nabi boleh tipu pula. Dia wakil, lepas tu dia kata dia Muhammad. Tuan-tuan boleh rela kita hantar seorang wakil, lepas tu dia kata itu diri kita. Saya hantar wakil, lepas tu kata, saya Rozaimi. Bila orang tanya, itu bukan Rozaimi, itu wakil dia. Maka wakil tu tak guna tu, kena pecat serta-merta sepatutnya. Okey. Itu tang orang, tang dia boleh jumpa Nabi. Realnya. Tuan-tuan, dalam buku dia, ni dalam video dia, dia kata apa? Alhamdulillah, the Prophet is happy with you and I am happy with you. Then he put his hand on my heart and I immediately saw the Prophet dan 124,000 nabi-nabi yang lain. 124,000 sahabat. 7,700 Naqsyabandi punya wali-wali. 313 wali yang lain yang hebat-hebat. 5 kutub yang tadi tu, yang pengikut dia pun tak kenal siapa. Dan semua mereka mengucapkan tahniah pada saya. Dan mereka telah meletakkan dalam jiwa saya divine knowledge. Itu hebat. Dan dalam buku yang lain, tuan-tuan, dia kata, setiap malam saya berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqazah. Meeting dengan Nabi setiap malam. Tuan-tuan, meeting dengan ahli JK pun sebulan sekali. Dia tiap malam meeting dengan Nabi. Sebab tu kita kata, yaqazah ni benda yang berlaku bukan di alam nyata. Dan dia berlaku pun, kalau berlaku pun mungkin kerana terlalu asyik. Jadi terlihat, ternampak. Tapi benda tu bukan macam kita nak pergi jumpa kawan. Aku nak jumpa kawan macam, bukan macam tu. Tapi dia boleh pilih. Malam ni aku nak jumpa Nabi, terus pergi jumpa. Ingat Nabi ni apa? Boleh call. Ridiculous. Ya. Okey. Saya tak nak panjangkan, sikit lagi.
Ni paling best. Kita percaya wali ni mesti orang yang beriman, betul? Orang yang saleh, betul? Bukan semua orang yang Muslim ni jadi wali Tuhan. Sebab ada je orang Muslim yang tak okey, yang tak ikut ajaran Allah. Tapi nak jadi wali, dia mesti mukmin, dia mesti bertakwa. Tu syarat wali. Tuan-tuan, kalau ikut dia, George Bush dengan Tony Blair pun wali. Ni ada dalam buku dia. Tony Blair dengan George Bush. Tuan-tuan, kalau George Bush dengan Tony Blair boleh jadi wali, tuan-tuan, kita kutub Muntasarif lah. Kita boleh masuk dalam 5 kutub yang besar tadi tu. Bayangkan. Ajar orang bila sakit seru nama dia. Bila sakit kita seru nama siapa? Nama Allah. Tapi seru nama dia. Ni dalam buku dia juga. Ya? Orang sakit, dia kata, seru nama dia. Okey. Kemudian dia ajar orang. Pelantikan guru dia, salah seorang daripada guru Naqsyabandi ni, daripada Allah. Allah yang arahkan. Jadi itu yang kita pelik. Sebab tu kita kata, orang-orang yang ikut tarikat ni, dia pun tak boleh nak tanya. Sebab apa? Sebab Allah yang lantik. Kita tanya, tapi tak dapat jawapan yang memuaskan lah. Sebab dia kata Allah yang lantik. Instructed by Allah. Allah instruction to him. Dan macam Syiah. Syiah percaya kepada 12 imam tu. Dan 12 imam tu dilantik oleh Allah. Lebih kurang macam ni. Kaabah pergi ziarah kepada Syekh Abdul Khalik Gurjawani. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tawaf ke Kaabah kan? Tuan-tuan, sampai jadi dia ni, tak payah pergi Mekah. Kaabah mari kat dia. Ini benda betul ni. Dia sebut ni, bukanlah benda betul, mengarut lah ni. Tapi dia sebut betul-betul. Nampak dia kata? One year, when Sayyidina Abdul Khalik Al-Gurjawani didn't go for Hajj, dia tak dapat pergi haji. Sebab dia kata ada isu dekat Merv, satu bandar dekat Khurasan lah. While pilgrims were on Hajj, masa tu orang tengah buat haji, the Kaabah came. And at that moment, Sayyidina Abdul Khalik Al-Gurjawani said in his lecture, the Kaabah is here and I'm making tawaf around Kaabah. Kita kena cari bila masa Kaabah tak ada. Mungkin dia pergi kat sini. Tak ada haji lah. Siapa yang buat haji tahun tu, masa tengah tawaf tiba-tiba Kaabah tak ada, masih berada dalam ihram lagi sampai sekarang. Aduh, pening kepala kita. Okay. The Kaabah visited him, dia kata. That story has been authenticated by many Naqsyabandi Sheikh. Disahihkan oleh banyak Naqsyabandi Sheikh. And the Kaabah visits many awliyaullah and it visited him and left its door to show. Siap letak pintu Kaabah lagi dekat rumah dia. Masa tu dia kata ramai lagi orang yang buat haji memang nampak Kaabah tak ada pintu. Sebab Kaabah pergi ziarah dia, tertinggal pintu. Macam anak saya tertinggal kasut. Nampak tak? Macam manalah kita boleh benarkan benda-benda ni? Okey. Ni saya sebut tadi. Tadi dia kata arahan Allah. Ni arahan Nabi pula. Dia kata arahan Nabi untuk bagi khilafah Naqsyabandi kepada Nazim. Ni best. Ini Ustaz Salman sebut dalam debat tahun lepas. Kita percaya Nabi Adam keluar daripada syurga sebab apa? Sebab makan buah tu kan? Bila makan buah tu, langgar arahan Allah, Allah pun hantar dia dengan Hawa ke dunia. Betul? Nazim kata no. Adam buat tu bukan sebab kesalahan dia. Adam carry dosa yang akan dilakukan oleh tuan-tuan dan perempuan semua. Kita buat dosa kan? Kita ada buat dosa. Adam dah
sacrifice dulu. Tuan dia kata, Adam membawa dalam dia punya tulang belakang the seed of all his sons. Bawa semua benih-benih keturunan dia dalam badan dia. Some of them believers, sebahagiannya adalah beriman, some of them unbelievers. He was pushed to eat from that tree as if by a strong wind. It was the unbelieving sons in his spine that were pushing him to eat from the tree. Maksudnya anak-anak dia yang tak beriman dalam keturunan dia tu yang push dia untuk makan. Orang Kristian percaya Nabi Isa turun untuk cuci dosa Adam dan anak dan keturunan dia. Maksud keturunan kita, orang Kristian percaya kita mewarisi dosa Adam. Yang dia ni terbalik. Adam carry dosa kita. Dia ambil idea tu tapi dia terbalik sikit. Tapi ada juga orang pergi percaya benda ni. Dia pusing lah. Pusing nak bagi okey. Tuan-tuan, ayat Quran kata apa? Fa'azallahuma syaitan. Syaitan yang gelincirkan mereka berdua supaya mereka makan benda tu sedangkan Allah Ta'ala larang. Clear tu. Yang pergi pusing-pusing sebenarnya keturunan dia yang pergi tolak. Dah kalau keturunan dia yang pergi tolak, dia takkan tak boleh fikir. Kan? Keturunan saya yang tolak ni, saya tak nak buat apa-apa. Tapi macam kita pelik, mana-mana kau dapat ni? Okey. Sebab tu di bawah tu dia kata, but as a father, he repented on behalf of his sons. Dalam badan dia ada keturunan yang tak beriman. Adam taubat betul. Taubat bagi pihak anak dia yang tak beriman. Maksudnya taubat Adam tak diterima sebab masih ada yang kafir lagi daripada keturunan dia. Kalau ikut yang ni lah. Tapi sebenarnya taubat Adam tu diterima tak oleh Tuhan? Terima. Jadi yang ni memang ajaib lah. Cuba nak tanya, Mufti Loyah ni boleh bercanggah ke tak ni dengan akidah Islam? Banyak ni. Ya, ini Rabitah tak, tuan-tuan. Rabitah ni complicated sikit. Kejap. Last sebelum kita berhenti, saya nak berapa lama ni? Boleh je. Jangan, saya suara nak habis ni. Okey, saya nak tengok yang satu lagi. Ni. Apa kesan tarikat ni kepada ilmu hadis? Saya dalam bidang hadis. Sebab tu saya marah sungguh bila baca ini. Dia menghancurkan ilmu hadis. Disebut dalam kitab dia, ya, disebarkan dalam buku-buku yang diiktiraf oleh sumber mereka. Dia kata semua hadis yang ada dalam kitab hadis sahih, tak payah check. Orang tanya dia, are there many collection of hadith that are valid? Kata Syekh Maulana, dia kata, so many. All of them. Any book that is written as hadith of Prophet, we must believe. That is my way. Ni mazhab saya, dia kata. Tuan-tuan, buka dalam buku, tengok ada hadis. Kalau ikut mazhab dia, hadis sahih. Sebab tu kami tanya juga kepada orang yang kata boleh diterima ni. Dia kata orang awam boleh tu, dikira okey lah. Orang awam boleh terima. Hadis dalam kitab. Orang awam bukan reti nak check. Terima je. Tu yang kita tanya. Dalam hadis, dalam kitab hadis, ada satu hadis. Hadis tu kata, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fahuwa siraju ummati wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris fahuwa adarru ala ummati min iblis. Nabi kata dalam hadis tu akan muncul daripada kalangan umat aku ni seorang lelaki yang namanya Abu Hanifah. Dia pelita umat aku.
akan muncul di dalam kalangan umat aku ni seorang nama Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad Idris? Syafi'i, Imam Syafi'i. Dia lebih memberi mudarat kepada umat aku berbanding iblis. Boleh terima tak? Orang-orang boleh terima tak? Maksud tuan-tuan telah menyalahi wali Tuhan. Ni, dia kata mazhab dia kena terima. Tak boleh macam tu. Kalau tak, hancur habis. Orang awam, dia baca kitab, tak tahu hadis tu betul ke tak, pergi tanya orang lah. Tanyalah ustaz yang belajar hadis. Ni suruh terima semua. Okey. Orang tanya dia dalam satu kuliah, ni video. Is it true hadis? Orang tanya dia, hadis ni sahih ke? Orang mungkin tunjuk ada satu hadis lah. Maka dia kata apa? If something reach you and it is from hadith, accept it and don't spy over it. It is no value. If it is hadith, it is sacred. Respect it because it shows of its honor, of its fruits and its benefit. So dia kata, tak pergi check lah. Semua yang datang tu kalau orang kata hadis, hadis lah. Susah, apa ni? Tak susah lah belajar hadis macam tu. Orang dakwah hadis je, hadis. Kan? Dia akan merosakkan ilmu hadis. Sebab tu, saya ni yang saya bergeram sekali. Tapi kalau dia, dia kata orang awam terima saja. Orang kata hadis, terima saja. Tapi kalau wali-wali macam dia, tak payah belajar tinggi-tinggi tuan-tuan. Tak payah hafal nama perawi, tak payah. Tengok aja keluar cahaya. Ada cahaya. Wali-wali je tahu. Sebab tu murid dia tanya, how do we know if a hadith is authentic? Macam mana kami nak tahu kalau hadis itu sahih? Nazim kata apa? Dia kata, but awliya to whom Allah Almighty has given light are different. Dia kata, wali-wali ni lain sikit. They may listen to a man and see if light is coming from his speech. Ada cahaya keluar daripada speech dia. Kalau ada cahaya, hadis itu sahih. Ni disebut. Tapi ialah, adalah orang keluarkan satu nukilan daripada ulama hadis. Dia sebut, dia kata hadis sahih ni ada cahaya seperti mana tengah hari yang kami boleh kenal. Tapi itu sebenarnya bahasa metafora. Orang kalau dah lama duduk dalam bidang hadis, tengok je hadis tu tahu dah ada tanda dah hadis ni sahih ke tak sahih dah. Bukan maksudnya keluar daripada mulut orang yang bercakap tu. Okey. Kalau kita terima tarikat ni, tarikat-tarikat lain bermasalah. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. There are 41 tarikat. Tapi dia kata 40 tarikat yang lain telah tutup pintu. Satu tarikat je buka pintu. Tarikat dia seorang je. Sebab tu sebenarnya dekat Malaysia ada je tarikat-tarikat lain tak puas hati kan ni. Bila dibenarkan tarikat ni, maksud tarikat lain tak valid. Sebab dia kata, ada tarikat truly stop. Semua tarikat dah stop, tak boleh. Maksud kalau ada tarikat Syazuli ke, tarikat Ahmadiyah ke, semua tarikat tu telah pun dimansuhkan. Tutup pintu lah. Tarikat mereka je. Sampai anak dia pun, ni anak dia, Mehmet nama dia. Anak dia pun sebut benda yang sama juga. Okey. Dan sesiapa yang menolak Syekh Nazim, kata anak dia, sama seperti syaitan menolak Allah. Siapa tak terima kata-kata Nazim tadi, tak taat kepada kata-kata Syekh Nazim, maka seperti syaitan yang menolak arahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan Nazim pernahlah mengeluarkan laknat kepada Majlis Fatwa Malaysia yang telah mengeluarkan fatwa menyesatkan dia. Okey. Ini lebih agak.
Ali bunuh 2/3 makhluk asing. Ni ada video. Tapi ini bukan Nazim lah. Ni anak murid dia, Hisham, yang duduk kat US. Nabi kata, Nabi pergi hantar Ali pergi ke planet untuk lawan alien. Jadi Ali telah mengalahkan alien tu. Nasib baiklah alien tu kalah. Kalau tak, banyaklah alien workshop kat sini. Okey, ini banyak cerita-cerita pelik lah. Okey? Wallahu alam. Itulah serba sedikit daripada kerancuan, kebatilan yang disebarkan atas nama tarikat Naqsyabandi. Itu belum lagi cerita saya buat haji tahun lepas. Saya buat haji tahun lepas. Ada seorang pegawai Malaysia yang kerja di konsulat Malaysia di Jeddah hubungi saya. Kami berkawan lah. So dia kata, Syekh, nak jumpa entah juga. Kami pun pergi jumpa lah. Dia datang ke Mekah, kami makan sama. Lepas tu dia kata, Syekh, nak cerita sikit lah, dia kata. Kenapa? Yang tahu tak sekarang ni dekat Madinah, masa tu lah, ada satu kumpulan tarikat Naqsyabandi Khalidiyah. Satu aliran daripada Khalidiyah ni, Naqsyabandi Khalidi ni, berada di Madinah. Bermula daripada bulan Muharram lagi daripada ada kat sana. Sebab apa? Sebab tunggu Mahdi akan keluar. Rupanya tak keluar-keluar. Daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah tak keluar-keluar. Dan benda tu masuk dalam akhbar. Dia mesej tu, dia sebut. Lepas tu dia kata, tapi tak apa, ente tunggu jap. Nanti anda bagi green light, ente up isu ni. Lepas tu bila dah sampai Malaysia, dia kata tak payah up lah isu ni. Sebab apa? Kerajaan dah ambil isu ni. Orang kata dah ambil alih isu ni. Nak selesaikan masalah mereka. Sebab mereka overstay. Datang tu dengan visa yang limited. Kemudian duduk overstay. Sebab mula-mula dia kata 10 Muharram akan keluar Mahdi. Tak keluar-keluar. Tunggu dia kata. Tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Mahdi tak keluar-keluar. Jadi bila Mahdi tak keluar, sampai overstay. Ada orang yang follow dia tu, jual tanah kat Malaysia sebab percaya. Mahdi akan keluar. Jadi apa lagi kita nak dengan dunia ni? Kita akan lawan dengan Dajjal. Rupanya Mahdi tak keluar-keluar. Akhirnya menyusahkan orang lah. Kerajaan Malaysia terpaksa uruskan dia orang ni balik. Kan? Ada masuk akhbar baru ni. Dan akhirnya Negeri Sembilan, Pejabat Agama Negeri Sembilan pun menggantungkan pendaftaran tarikat ni. Dan pemimpinnya tu didakwa, kononnya Habib tertentu lah, saya pun tak faham, saya pun tak kenal. Tapi benda ni berlaku. Kan? Ini baru satu, tuan-tuan. Kalau saya buka nanti tu aliran-aliran yang dekat Yaman tu, ada yang mendakwa Tarim adalah sebagai tanah haram yang ketiga. Siapa yang tengok Habib kami, ada dalam kitab. Saya tak kata semua, tapi ada. Siapa yang tengok Habib kami, ataupun tengok orang yang tengok Habib kami, masuk syurga. Kacau. Ada dalam kitab sebahagian daripada ahli tarikat. Dia tulis kat situ, isteri saya mengandung, mengidam nak makan satu jenis apa? Satu jenis dessert. Apa dia panggil? Pastry. Inilah, manisan lah. Kuih. Syekh tu berak, terus jadi kuih tu. Dan isteri saya makan. Kita pun pening. Semua dia kata, tak mustahil, karomah. Tapi kalau karomah pun, biarlah pada-pada punya karomah. Janganlah sampai benda-benda macam tu pun kita sampai nak merendahkan agama, tuan-tuan. Ini masalah yang benda ni sekarang ni subur berlaku. Tu minggu lepas kalau tak silap, seorang kiai datang daripada Indonesia, pergi ke UIA, diberi ruang untuk bercakap dengan pelajar-pelajar. Dia boleh sebut dalam kuliah dia, kalau di Indonesia yang merokok tu ahli sunnah, yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Tuan-tuan merokok tak? Merokok? Tak merokok kan? Tuan-tuan tak merokok kan? Rokok haram ke halal? Haram kan? Wahabi semua ni.
Sebut dalam satu majlis bersama dengan pelajar, kita duk kempen orang jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok. Orang datang kat kita, "Ustaz, saya ni merokok. Saya nak berhenti tapi tak boleh berhenti." Kita bagi semangat kat dia. Usahalah bagi berhenti. Rokok ni benda yang haram. Tiba-tiba datang seorang kiai kata, sebenarnya rokok ni tak ada masalah. Yang merokok tu ahli sunnah kalau kat Indonesia. Yang mengharamkan rokok tu Wahabi. Tepuk kepala kita. Tapi tuan-tuan, tak ada tindakan. Dibiarkan begitu je. Atas nama, kita hormati khilaf. Tapi waktu saya sebut benda-benda yang memang ada asas dalam agama, diserang, dihina, tak dibenarkan bercakap. Padahal benda yang kita sebut tu ada asas juga. Nampak? Saya tak tahu apa yang nak berlaku. Tapi apa yang saya sebut pada malam ni, saya tahu benda ni akan jadi viral lah. Tambah pula ada live ni kan. Tapi apa kita nak buat? Kita terpaksa lalui. Ini cabaran dalam kehidupan, ini perjuangan. Dan saya nak sebut, saya tak ada apa kepentingan pun. Saya tak ada berkepentingan pun nak pergi hentam tarikat ni. Tapi kita cuma ada satu tanggungjawab yang kita perlu berdiri di hadapan Allah, yang kita telah melaksanakan apa yang Tuhan wajibkan atas kita, menjaga keaslian agama daripada dirosakkan oleh puak-puak ni. Kepada mereka yang membenarkan tarikat ni, moga-moga kalian ada jawapan di hadapan Allah ketika mana tarikat ni dibenarkan. Ada sebahagian daripada mengikut mereka cuba nak disassociatekan Nazim ni, sebab dia orang tahu tak boleh nak defend dah. Sebelum ni dia orang tanya ISBN. Mana ISBN? Nak membuktikan kononnya betul. Sedangkan kita bawa daripada rujukan yang memang otentik daripada web-web rasmi mereka. Tapi kita bawa kali ini bukti daripada video sendiri. Cuba nak disassociate. Dia kata, sebenarnya sekarang ni tarikat ni telah dibawa oleh anak dia, bukan dibawa oleh dia lagi. Kalau betul dia tak terlibat dengan tarikat ni, tolong putuskan sanad. Sebab dia orang tak boleh putuskan sanad. Sebab tarikat dia orang datang daripada ni. Kalau betul, tak putuskan. Jangan ambil daripada dia. Dan declare dia bukan wali. Berani? Tak berani juga. Kerana dia orang tahu, dia orang punya silsilah datang daripada jalur dia. Tak mungkin ada tarikat itu melainkan nama dia mesti ada kat situ. Jadi sebab itu saya kadang-kadang saya terbayang macam mana orang yang membenarkan benda ni. Bagi sign, dibenarkan dengan syarat sekian-sekian. Sebenarnya dibenarkan dengan syarat ni, orang awam bukan nak buat research pun. Mufti lah kena buat research. Bagi tahulah. Sebab tu perleh kami keluarkan fatwa ni tentang Nazim Haqqani ni. Kami keluarkan fatwa. Dan fatwa kami, tuan-tuan, tengok fatwa perleh. Dia bukan ringkas. Sangat-sangat detail. Sebab apa? Sebab semua ni adalah kajian yang dibuat oleh panel kajian fatwa. Memang mufti lantik mereka ni. Dan tengok, saya baca fatwa boleh. Last sebelum kita tamatkan. Fatwa ajaran dan kepercayaan Syekh Nazim Haqqani, Syekh Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis mengambil maklum dengan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hak ehwal agama Islam yang diputuskan sebanyak 12 kali, iaitu pada tahun 2000 sebanyak 2 kali, 2001 sekali, 2002 sekali, 2009 4 kali, 2010 3 kali dan 2019 sekali, yang telah mengekalkan keputusan seperti berikut. Maksudnya banyak kali dah bersidang cerita ni. Banyak kali disuruh untuk ubah keputusan sesat ni. Ya. Okey, 12 kali bersidang, 12 kali keputusan dibuat begini. Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Nazim Haqqani bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Dan semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa tarikat Naqsyabandi di bawah pimpinan Nazim diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Yang ketiga, keputusan tambahan kepada teks asal pada tahun 2000, iaitu pengamal ajaran ini dikehendaki segera bertaubat. Ini keputusan 2019. Setelah mendengar penghujahan daripada kumpulan pengkaji, sama ada yang pro atau kontra, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis
menilai dan memutuskan bahawa keputusan yang dibuat mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia seperti yang dinyatakan di atas mempunyai asas yang kuat sekalipun terdapat beberapa hujah yang dilihat tidak begitu kukuh. Maksud kita setuju dengan keputusan yang di atas tu. Walaupun ada hujah-hujah yang kadang-kadang kita rasa ini tak apa kemas. Tapi kita setuju dengan keputusan. Setelah menilai dengan teliti kajian yang telah dilakukan dan mengambil kira penghujahan puak yang menyokong dan mengkritik, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis bersetuju bahawa ajaran dan kepercayaan Nazim Haqqani mempunyai perkara yang menyesatkan, khurafat, tahyul dan bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta menyeleweng dari ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan daripada bahan tulisan yang mempunyai asas yang kukuh disandarkan kepada beliau dan rakaman ucapan beliau yang tersebar. Maka sesiapa yang mengikuti kepercayaan berkenaan turut menjadi sesat. Antara perkara sesat, khurafat dan tahyul yang terdapat dalam kepercayaan ajaran Nazim Haqqani ialah beliau mendakwa Allah hanya melihat anak Adam sekali. Ini kita sebut tadi ya. Tidak wajar meminta terus kepada Allah, sebaliknya hendak melalui wali sebagai protokol dan adab. Nabi Muhammad menghantar wakil untuk hadir secara yaqazah. Wakil itu bertindak seakan seperti Nabi yang sebenar. George Bush dan Tony Blair yang mengebom Iraq merupakan wali Allah. Mereka telah melakukan tugasan yang mulia iaitu menyerang Saddam Hussein di Iraq. Dia boleh kata serang Saddam Hussein itu bagus. Mereka dijaga oleh jin dan wali Allah. Mereka akan menyerahkan pedang dari langit kepada Isa alaihi salam. Tengok. Tuan-tuan semayang pun tak dapat martabat ni. Wali mendapat kuasa ketuhanan seperti boleh mengalihkan gunung dan memanggil serta bertemu dengan roh di dunia dan di alam barzah. Nabi Khidir adalah Saint George yang dikenali dalam kalangan penganut Kristian sebagai the Green Man. Amalan Rabitah iaitu membayangkan wajah guru dalam zikir boleh membawa pengamalnya menjadi wakil Allah menguasai alam. Sebab dia orang ni bila nak zikir kena bayang muka syekh. Itu dipanggil Rabitah. Orang awam perlu menerima semua hadis dalam kitab sebagai sahih tanpa perlu penelitian. Wali menyemak hadis melalui kasyaf seperti keluar cahaya dari teks hadis tersebut. Murid tidak boleh persoal tindakan guru walaupun bercanggah dengan syariat kerana guru mendapat arahan Tuhan. Imam Mahdi berada dalam gua di Rubuk Khali. Pernah pergi ke Rubuk Khali tuan-tuan? Rubuk Khali pernah pergi? Padang pasir dekat Saudi tu. Tempat kosong tu. Lorong Putih dia panggil apa? Empty quarter. Dia kata Mahdi dekat situ, duduk dalam gua. Dengan kawalan ketat pembesar jin, Nazim berbai'ah dengannya pada tahun 1960, berjumpa dengannya pada tahun 1999 dan bertemu secara spiritual pada tahun 2011. Sayyidina Hussein tidak mati di Karbala, sebaliknya beliau dikawal ketat oleh pembesar jin ketika peristiwa pembunuhnya dan tempatnya telah diganti oleh orang lain. Nazim mendakwa Imam Mahdi 7 wuzara, yakni pembantu-pembantu Mahdi, 99 khalifah dan 313 mursyid, kesemuanya tarikat Naqsyabandi. Sampai Imam Mahdi pun tarikat dia. Dirinya dan Syekh Mehmet Adil dilantik oleh Nabi, anak dia lah. Para wali berada di kubur mereka memiliki kuasa melindungi kita dengan izin Allah. Mi'raj bukan hanya untuk Nabi tetapi juga untuk umat dia. Ada burak yang disediakan untuk umat. Tuan-tuan cuba tengok dekat dekat Uber mungkin ada. Saya nak tempah burak. Syekh Nazim mendakwa Hisham Kabani sebagai Khalifah Mahdi. Naga dan ular makan tentera Rusia di makam Hasan bin Abbas. Raja jin yang bernama Hazzaz yang berkawal untuk Mahdi tunduk kepada Nazim. Mak, tuan-tuan cuba bayang. Ni semua ni sebahagian je. Banyak lagi ni. Adapun kenyataan muzakarah MKI pada bulan Ogos 2020. Sebab 2020 dia orang ubah keputusan. Kita sebut, adapun kenyataan muzakarah MKI, Majlis Haiwal Agama Islam Kebangsaan, pada bulan Ogos 2020, iaitu muzakarah merumuskan dan berpandangan tarikat Naqsyabandi Al-Aliyah Syekh Nazim Haqqani hanya boleh diamalkan oleh pengikutnya dengan syarat amalannya tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, maka pihak Fatwa Negeri Perlis mendapati syarat tersebut, syarat yang disebut iaitu tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syarat dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah telah dilanggar oleh tarikat berkenaan. Sebab dia letak syarat. Nak amal kena jangan bercanggah dengan akidah, jangan bercanggah dengan Ahlussunnah. Kita sebutlah, ni semua ni bercanggah dengan akidah ni. Ya? Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis bersetuju untuk memberikan penghujahan yang kukuh kepada Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Haiwal Islam
tentang keputusan yang dibuat ni. Kita kata kalau dia nak panggil kita, kita boleh pergi untuk bentang. Ya? Keputusan ini juga penting bagi mengelakkan masyarakat Islam terjebak dengan amalan syirik, khurafat dan membodohkan akal. Ini sesuai dengan kaedah sadduz zara'i, iaitu menutup pintu kerosakan. So ini fatwa Negeri Perlis yang kita buat, alhamdulillah dapat sambutan yang baik oleh masyarakat awam, sebab ketika mana fatwa wilayah yang keluar baru-baru ni, ramai jugalah orang awam yang jadi pening. Yang mana satu yang bercanggah, yang mana satu tak bercanggah. Fatwa kena clear macam ni. Fatwa kena clear macam ni, maksudnya kena sebut satu-satu. Apa yang bercanggah tu, apa yang tak bercanggah. Maka itulah sebenarnya yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Jadi tuan-tuan, kita doalah mudah-mudahan negara kita ni diselamatkan daripada benda-benda yang sesat seperti ini. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Panjang lebar. Jadi ke macam mana? Ada pertanyaan? Ke dah nak tidur? Tapi tak tidur sebab kelakar kan? Lawak betul lah. Jadi saya ada satu soalan, kalau tolong betulkan Ustaz. Masa zaman keagungan Islam, masa Sultan Muhammad Al-Fatih, adakah gerakan-gerakan tarekat ataupun kesufian yang boleh dikatakan satu level pada masa itu tersebar? Sebab ada hadis yang mengatakan pada zaman pemerintahan itulah yang akan dapat menubuhkan Konstantinopel. Ustaz. Okey. Pertama sekali, memang ada hadis yang menyebutkan Konstantinopel tu akan dibuka. Tapi riwayat yang menyebutkan fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang dapat buka Konstantinopel, maka dan juga sebaik-baik tentera adalah tentera yang membuka tu. Riwayat itu adalah riwayat yang tidak sahih, ya, kerana ada perawi yang bermasalah dalam salasilah perawinya. Tetapi kok mana pun adalah kelebihan bagi orang yang membuka Konstantinopel, kerana asalnya Konstantinopel ni adalah bandar yang dikuasai oleh Rom Timur ataupun Heraklius, ya, pada masa itu. Dan Nabi SAW ada mengisyaratkan yang kota Konstantinopel ni dibuka, dan selepas daripada pembukaan kota tersebut berlakunya peristiwa Dajjal keluar. Maksudnya kalau kita tengok dalam rentetan hadis yang disebut oleh Nabi tu, seolah-olah macam Konstantinopel ni akan dibuka semula oleh orang Islam. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, sewaktu tentera sedang membuka Konstantinopel, membahagikan harta rampasan perang, waktu itulah satu seruan Dajjal telah keluar. Sekarang ni dah dibuka lama kan? Jadi Dajjal masih tak keluar lagi. Jadi nampak gayanya itu adalah isyarat yang kota Konstantinopel ni akan dikuasai semula oleh orang bukan Islam. Dan akan dibuka balik oleh orang Islam dengan lafaz la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab dia bukan dengan perang, dia jatuh bukan dengan perang, dia jatuh dengan dakwah. Okey? Itu pertama. Yang kedua, tarikat ni memang ada lah daripada zaman dulu ada. Kan? Sampailah zaman sekarang. Tapi ada orang cubalah nak mengaitkan, dia kata zaman Turki ni banyak tarikat dan mereka menjaya buka Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena asingkan dua benda. Yang pertama, membuka tu ada kelebihan, tapi tak mewajarkan benda yang salah yang dibuat oleh tarikat sebagai betul kerana ada benda betul yang dia buat. Boleh faham tak? Contohnya macam, katalah satu kerajaan Syiah lawan dengan mereka. Kita kata baguslah. Tapi adakah kita nak kata oleh kerana dia lawan dengan mereka, maka semua Syiah tu betul? Tak boleh macam tu. Dia kena tengok dari sudut apa kita kata dia betul. Dia bukan pukalism. Agama ni bukan pukalism. Dia tak boleh pukalkan semua. Mana yang betul kita sokonglah, mana yang tak betul kita kata salah. Katalah di zaman kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah ni Syiah. Dialah buka Universiti Al-Azhar tu. Sampai sekarang Universiti Al-Azhar kan. Nak kata Syiah betul ke sebab buka Azhar? Syiah tak betul lah, Syiah tak betul. Tapi buka Azhar tu adalah kesan baiknya sampai sekarang bila diubah universiti tu akhirnya menjadi universiti Sunni kan. Jadi kita kena bezakan di antara dua benda. Contohnya macam bila kita cerita tentang kerajaan Turki Osmaniyah.
Kerajaan Turki Uthmaniyah ialah satu kerajaan Islam yang terakhir, khilafah yang terakhir. Dan kita sedihlah dengan kejatuhan dia. Tapi adakah maknanya dia langsung tak ada masalah? Di zaman-zaman akhir sebelum kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh, banyak masalah. Banyak benda-benda yang tak betul yang dia buat. Jadi sebab tu kita nak salahkan hanya orang luar yang menjatuhkan tu pun tak begitu adil, melainkan kita kena sebut juga dia orang pun kena muhasabah diri juga. Kalau tidak, macam mana orang boleh sokong Mustafa Kamal Atatürk secara solid? Kerana pada zaman tu kerajaan Turki Uthmaniyah, saya bukan nak sokong, saya orang kata saya sokong Kamal Atatürk pula. Tapi Kamal Atatürk telah menggunakan situasi itu untuk menang kepada dia. Untuk menang kepada kempen dia untuk menjatuhkan Turki Uthmaniyah. Usah kata orang Turki sendiri. Orang Arab pada masa itu pun lawan Turki Uthmaniyah ni. Diketuai oleh keturunan Raja Jordan sekarang, Sharif Hussein bin Ali tu. Orang Arab solid. Akhirnya orang Arab kena tipu dengan British lah. Asalnya dia janji kalau kamu jatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah, kami akan bagi you jadi Raja Arab kan. Akhirnya dia tak dapat jadi Raja Arab lah, dia jadi Raja Jordan je kan. Dapatlah negara yang bersegi-segi tu. Dia macam kena tipu sikit lah. Tapi macam mana dia boleh dapatkan sokongan daripada seluruh orang Arab pada masa tu? Sebab orang Arab pada masa itu pun begitu tak puas hati dengan polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Kita sayang kerajaan tu kerana dia Muslim, kerana dia adalah khilafah yang terakhir. Tetapi ada juga kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dia jatuh dan orang tak sokong dia. Itu benda yang kita kena bezakan, dan kita kena adil dalam menilai lah. Jadi faktor luaran dia kalah lah dalam Perang Dunia Pertama, dan berlaku tentangan daripada dalam. Ada orang kata Wahabi yang jatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan setuju? Muhammad bin Abdul Wahab kan? Tapi kalau kita baca sejarah, yang jatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah siapa ketua dia? Asy-Syarif Hussein bin Ali. Asy-Syarif Hussein bin Ali tu siapa? Ha? Kalau dekat Saudi dia panggil Syarif. Asy-Syarif ni kalau kat Malaysia dipanggil Said lah, Said. Keturunan Nabi ya. Kalau dekat Yaman dipanggil Habib. Keturunan Nabi tu. Dialah yang bawa orang buat The Great Arab Revolt tu. Saurah Arabiah Kubra tu, dialah ketua. Dialah pemimpin Arab pada masa tu, yang lawan Turki Uthmaniyah. Tapi kita tak maulah cerita pasal keturunan-keturunan tu. Sebab kita rasa dia ada sebab kenapa dia lawan Turki Uthmaniyah tu. Arab tak diberi tempat, bahasa Arab tak dijaga, semua nak dijadikan bahasa Turki. So dia ada point. Kan? Orang lain yang jatuhkan, yang lawan, Wahabi juga dapat nama. Saya pun kesian juga dengan Wahabi ni. Kan? Tapi yalah, bila kita panggil panel mereka, bila kita tanya betul-betul kan, pasal Wahabi, Perlis dengan autoriti agama Perlis Wahabi tak? Dah setuju tak kan? Yang Raja Perlis kata, Perlis ni bukan Wahabi. Dia setuju. Maksudnya, Perlis bukan Wahabi lah kan? Tapi, saya pun tak faham kan. Siapa Wahabi ni duk sana sini ceramah. Wahabi ni bahaya. Bila tanya siapa? Perlis Wahabi tak? Setuju tak Perlis bukan Wahabi? Setuju. Jadi tak ada lah Wahabi kat Malaysia ni kan. Kat Malaysia tak ada Wahabi. Jadi tak payahlah risau sangat. Wallahualam. Ke satu soalan. Last soalan. Ada.
Oh, ni soalan yang betul-betul sangat-sangat teknikal. Tapi hadis riwayat Tabrani tu ada sebahagian daripada salaf yang menyebutkan benda yang sama. Iaitu selagi mana dia tak meninggalkan bid'ahnya, maka akan terhalanglah taubat dia. Kerana apa? Kerana taubat ni dia mesti disertai dengan amal soleh lepas tu. Tapi kalau dia masih lagi mengamalkan ajaran-ajaran bid'ah tu, macam mana dia nak bertaubat? Maksudnya macam ni. Seorang dia bid'ah ni dia bukan, tuan-tuan jangan tengok bid'ah ni benda-benda kecil macam contohnya macam apa bid'ah kecil kita? Tahlil, bila ada kematian baca tahlil kan, contohnya. Sebahagian ulama mengatakan dia bid'ah. Ataupun baca Yasin malam Jumaat dengan etikad ada kepercayaan, tu bid'ah yang idhafiyah dia panggil, bid'ah tambahan yang kecil-kecil. Tapi ada bid'ah yang besar, contohnya macam Syiah, bid'ah aqidah. Jadi kalau dia kata saya bertaubat, tapi dia tak tinggal ke ajaran Syiah, Tuhan terima tak taubat dia? Dia masih lagi berada dalam daerah yang tak boleh selamatkan dia. Jadi itu. Riwayat yang kedua tadi itu berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu. Betul Dia menuntut ilmu. Memang Albani ni dia mungkin, yang ni kena semak balik, tapi nanti nak semak balik. Dia menghasankan hadis ni kerana ada jalur-jalur lain ataupun hadis-hadis lain yang menyokong. Sebab ada hadis yang mengatakan siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi Syekh Arnaud dia melihat kepada sanad itu semata-mata. Jadi Albani mungkin dia ambil hadis tu sebagai penguat. Sebab zaman Nabi, Masjid Nabawi itu adalah pusat kepada ilmu. Siapa yang nak belajar Islam, datanglah ke Masjid Nabawi kerana itulah pusat penyebaran ilmu pada masa tu. Universiti lah kira pada zaman tu kan. Jadi berkemungkinan Albani dia tengok yang tu lah. Dia tengok hadis tu dengan jalur-jalur yang lebih luas. Tak hanya khusus kepada Masjid Nabawi sajalah. Wallahualam. Basit tengok je macam nak tanya. Biasalah soalan berbasit. Haji, tak. Nak tidur Tidur dah. Lewat dah. Okeylah, Ustaz pun nak makan ni, makan malam. Okeylah, kita tutup Tutup Last, tutup Okeylah. Jazakallahu khairan kathiran kepada Prof dan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Susah-susah datang kat Qatar. Okeylah. Dan sahabat-sahabat kita yang besok akan bekerja juga, yang cuti-cutilah, tapi insyaAllah besok bangun awal untuk bekerja. Terima kasih menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadirkan diri dengan melihat ataupun menuntut ilmu melalui maya ada beza. Kita dapat dua pahala. Kita datang menghadiri majlis ilmu dan kita mendengar majlis ilmu secara live. Dan benda ni ialah ada kelebihan sendiri masing-masing. Dan semoga majlis ilmu dengan menghadiri ilmu kita akan menjadi penggalak kepada kita pada masa akan datang dan istiqamah dalam menuntut ilmu insya-Allah. Dan kita berharap dan berdoa agar hayat kita ini Allah matikan kita dengan keadaan yang mulia, contohnya menuntut ilmu dan sebagainya. Okey Ustaz kita tutup majlis dah Ustaz okeylah. Saya tutup majlis ni dengan aqula hadza astaghfirullahalazim subhanakallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.